Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, sebelum tu aku nak minta maaf kalau suara aku tak berapa clear, kalau suara aku agak kasar ke ataupun agak tak berapa nak jelas. Sebab aku tak berapa nak sihat. Aku baru baik pada demam yang sangat lama and batuk sesama. And video ni mungkin akan ada banyak cut-cut kot sebab aku sesama dengan batuk. Di video kali ni aku nak share dan berkongsikan kisah tentang minyak pengasih. Okey, seperti yang korang tahu, minyak pengasih ni ada banyak jenis tau. Ada yang minyak memang dibaca ayat suci Al-Quran, ada minyak yang memang dibaca dengan ayat-ayat terlarang, dan ada juga yang mengatakan minyak pengasih ni kadang-kadang sebenarnya lebih kepada minyak dagu ataupun minyak-minyak yang tak berapa jelas mana asal usulnya kan. So hari ni aku nak share berdasarkan pengalaman aku yang aku pernah lalui, yang mana aku pernah berdepan dengan situation di mana aku rasa berkaitan dengan minyak tu, dan minyak itulah punca benda tu berlaku dan sekian-sekian. So aku akan share dengan korang. Sebenarnya kisah yang berlaku tentang minyak dekat diri aku sendiri ada beberapa perkara, which is dekat aku, kat persekitaran aku, kenalan aku sendiri dan someone yang aku kenal yang cuba untuk menggunakan taktik ni. So aku akan share dengan korang. Kebanyakan cerita aku pun memang bunyi macam mengarut, tapi terpulang pada korang, penerimaan korang sama ada nak dengar benda ni sebagai satu benda yang boleh dijadikan iktibar ataupun nak dengar sekadar hiburan. Tak ada masalah, cuma aku berkongsikan kisah yang nyata lah. Kisah pertama yang aku nak share dengan korang ni berkaitan dengan seseorang yang sangat rapat juga dengan aku, dan kalau ada di kalangan penonton yang tengok channel aku ni, dia mungkin tahu siapakah gerangan tu. So aku tak boleh nak letak title dia dengan aku tu siapa, aku just kata kenalan aku ni Okey, kenalan aku ni, dia ni sangat-sangat baik dengan aku. Okey, dia ni macam tak ada isu lah dengan aku. Kalau dengan orang lain tu mungkin dia ada beberapa isu, tapi dengan aku so far alhamdulillah tak ada apa-apa. Cuma karakter dan cara kepribadian dia tu yang membuatkan aku sendiri rasa macam something wrong. Cuma aku rasa macam mungkin sebab benda tu tak kena kat aku, so aku rasa macam alantalah dia nak buat apa pun. So aku tak titik beratkan benda tu satu benda yang aku kena remark dan aku rasa macam oh dia ni sesuatu. Tak ada So dia ni dengan aku okey je, sampai satu saat yang membuatkan aku rasa macam aku dah tak boleh go kot dengan dia. Bukan yang macam tahap tak boleh go macam nak putuskan hubungan, tak. Tapi sampai tahap aku rasa macam aku kena berhati-hati dengan dia tu disebabkan beberapa perkara. Dia ni perempuan lah, of course. Dia ni seorang yang biasa sahaja karakter dia. Seorang yang nak kata tahap cantik tu, sangat-sangat cantik tu tak. Bukan aku kutuk dia, korang kena faham ni. Maksud aku dia di kategori yang biasa sahaja, tetapi dia punya aura, dia punya apa orang kata kenalan ataupun senang cerita, kalau kau keluar dengan dia, aura dia tu macam kau keluar dengan seseorang yang memang sangat-sangat famous tau. Kiranya kau pergi mana-mana kau akan jadi tumpuan tau. Kau akan jadi, bukan kau tau, dia tu akan jadi tumpuan. Lepas tu sesiapa je yang bercakap dengan dia akan suka kat dia, walaupun kau sekadar cakap 2-3 patah perkataan, orang tu akan fall in love dengan kau. Kau nak mengorak siapa-siapa pun kau boleh dapat. Dia jenis yang type macam tu pada waktu tu So aku mula-mula tak berapa perasan pun benda tu, sebab biasanya kalau macam keluar ramai-ramai, aku tak perasan, aku tak terfokus pun perkara tu terhadap diri dia. Tapi bila kerap, macam aku dah start rapat dengan dia kan, so aku keluar dengan dia, bila aku bersama dengan dia, dia ni terlalu terpancar tau. Ni aku cerita ni bukan sebab kes hasad dengki ke cemburu ke tak, tapi aku nak bagi korang penilaian korang boleh tahu perbezaan dia. Bukan semualah yang jadi aura orang tengok orang-orang ni ada pakai benda tu, tak. Maksud aku nak bagi korang faham keadaan tu Pada satu hari tu, aku dengan dia ni nak jumpa dengan beberapa orang kawan lah kan. Kawan lelaki tau. Kawan lelaki ni 3 orang. So kita orang pun plan lah jumpa kat satu tempat. Maknanya aku dengan dia naik transport sendiri, yang geng lelaki ni naik transport sendiri. So kita orang pun meet kat satu tempat, kat kedai makan. Jadi kita orang semua total 5 orang kan. 3 lelaki, aku dengan kawan aku ni lah 2 perempuan. Masa sampai kat kedai tu, okey, masing-masing duduk tegur semua. Okey, dah duduk tu, kau bayangkan aku dengan dia, lepas tu ada 3 lelaki. Kau bayangkan 3 lelaki tu, 3 lelaki ni tak berborak dengan aku langsung. 3 ni borak dengan dia. Aku tak adalah kata macam aku pun cantik, kenapa dia tak borak dengan aku. Bukan macam tu korang jangan salah faham kat aku Maksud aku macam okey, antara 3 tu kan, come on lah, takkan seorang pun tak nak borak dengan aku, semua nak fokus pada borak dengan dia kan. Tapi memang itulah keadaan yang terjadi pada waktu tu tau. Orang macam tak nampak aku tau. Kewujudan aku tu macam tak ada kat situ.
Dia borak dengan member aku ni. Aku waktu tu kan memang gentle aku cakap. Aku tak ada pun rasa macam, asal dia borak dengan ni. Aku tak ada sedikit pun, tak ada sebesar zarah pun cemburu dengan dia tau. Aku macam santai, aku macam lepak. Aku nikmati makanan yang aku order. So macam tak ada isu pun waktu tu sebelum aku tahu kebenaran tu. So aku rasa macam nothing. Aku rasa macam taklah nak sembang-sembang lah aku makan So diorang ni memang fokus. Tapi aku tengok lah keadaan tu. Memang tiga-tiga ni borak dengan dia macam terpukau. Macam seolah-olah dia ni seorang yang sangat-sangat cantik. Di mana orang tak boleh nak lekam mata tengok dia tau. Macam terpaku, terpana dengan sinaran wajah dia macam tu tau. Memang reaction tiga orang lelaki tu macam tu dengan kenalan aku. So waktu tu memang aku langsung tak tahu apa-apa. Aku anggap macam okay je. Aku fine kan. Lepas tu habis dah borak semua, diorang pun bertukar nombor telefon. Asalnya kawan aku ni dia kenal dengan salah seorang daripada situ je. So seorang ni dia bawa adik dia, lepas tu dia bawa member dia, macam tu lah. And then kita orang keluar lagi. Bila keluar pergi mana, apa yang aku nampak, benda ni aku tak realise pada waktu kejadian tau. Aku langsung macam tak terasa macam gila asal orang korek dia sangat apa yang orang pandang kat dia. Waktu tu aku langsung tak ada pemikiran sebegitu. So aku macam enjoy je time aku dengan dia. Bila aku keluar, bila pergi mana-mana, orang akan mengorek dia. Even orang luar, bangsa luar macam tak kisahlah ada Bangla ke kan, siapa-siapa je lalu-lalang akan mengorek dia tau. Macam mesti nak piwi ataupun ada je lah isu yang membuat korang macam nak minta nombor telefon kat dia semua kan. So aku macam buat relax je. Aku tak ada masalah pun pada waktu tu kan. Sebab waktu tu aku memang di fasa yang orang kata tak gaduh dengan lelaki. Maksudnya macam aku tak ambil pot sangat. Aku just ikut je kan. Lepas tu habislah kisah kat situ. Memang cerita dia sekarang ni aku ringkaskan saja cerita dia ni pergi mana-mana orang memang pandang. Buat apa-apa orang memang suka. Even kau beli nasi lemak kat tepi jalan pun, pakcik nasi lemak pun boleh ngorek dia. Boleh expect yang dia ni seorang dia macam teka orang tu tinggi-tinggi lah. Macamnya dia kata duduk mana, kerja apa. Lepas tu dia cakap tak kerja, sekian-sekian dia beritahu lah apa yang dia buat kan. Lepas tu pakcik tu sampai cakap macam ni, ingatkan pramugari. Kau faham tak? Sebab macam pramugari kan banyak cantik, macam tu lah lebih kurang. Nak ceritakan betapa orang kata tingginya darjat dan status dia tu kan. Aku bukan nak kata pramugari tu sesuatu kerja yang gempak ke apa. Maksud aku ialah pramugari kan majoriti yang cantik, macam model apa semua kan. So dia aspek orang tu macam tu sebabkan dia nampak kejelitaan rupa kenalan aku ni. Sampai tahap macam tu. So start daripada tu aku macam biasa lagi, aku tak ada apa-apa. Sampailah jadi satu peristiwa aku nak keluar. Lepas tu masa tu keluar dengan dia lah. And then perfume aku habis. So aku cakap kat dia, boleh tak aku nak sikit perfume kan, macam tu lah. Lepas tu dia kata ambil lah, dia cakap macam tu. Aku pun pergilah nak ambil kat perfume dia. Dia macam banyak perfume. So masa aku nak ambil tu, tiba-tiba dia terus pandang ke arah aku. Dia pandang arah aku, dia terus warning aku, jangan ambil perfume sekian ni. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia tengah buat sesuatu tau. Mungkin waktu tu dia tengah pakai eyeliner ke something macam tu kan. Tiba-tiba dia boleh stop and then dia pergi kat aku, dia ambil perfume lain tu yang dia bagi kat aku. So dia kata jangan pakai perfume tu. And then aku macam kenapa kan? Lepas tu cantik lah botol dia, aku macam tu kan. Lepas tu dia cakap ini tak boleh pakai dia tu. Sebenarnya aku tak nak orang sama bau dengan aku. Okay, boleh lah terima kan reason tu. Aku waktu tu bodoh-bodoh kan. So aku macam okay tak ada hal, pakai je perfume yang lain. Lepas tu masa tu aku tak dapat syak ataupun aku tak adalah macam, yelah orang kata apa, benda-benda simple. Takkan kau tiba-tiba nak negative thinking ke orang kan. Aku macam biasa sahaja. Sampailah satu hari tu dia dah busy tau. Dia dah macam start tak keluar sangat dengan aku sebab dia ada kenal dengan someone ni yang macam sikit-sikit dia akan keluar dengan orang tu lah. Dia dah tak berapa keluar dengan aku. Lepas tu jadilah satu peristiwa. Kan masa kita orang jumpa tiga orang lelaki waktu tu. So salah seorang daripada mereka tu nak berkawan dengan aku. Jadi kenalan aku ni cakap lah kat aku, okay, dia ni nak kenal dengan kau, macam bolehlah nak kawan-kawan kan. Sebenarnya aku tak rasa pun mamat tu nak berkenalan dengan aku. Dia macam lebih kepada kenalan aku ni, dia nak bila keluar aku ada someone untuk berborak. So aku tak bosan nak keluar together macam tu. Aku rasa dia yang lebih. Aku tak rasa pun mamat tu nak kenal dengan aku. Tapi disebabkan dia beria, aku macam okey lah kan, tukar nombor. So dia pun bagi nombor waktu tu. And then aku dengan dia pun bercicit lah dengan budak tu kan. Jadi waktu tu aku ni jenis yang macam benda-benda lah. Aku macam tak tahu nak borak apa. Aku macam macam tak apa nak beria lah waktu tu. Lepas tu dia pun cakap kat aku, jomlah lepak macam tu kan. Lepas tu aku pun macam okey juga kan. Masa tu tengah rancak tengok bola. So aku macam suka jugalah. Dia pun macam suka bola juga. Masa tu dia pun suka MU. So aku macam ada geng lah waktu tu kan. So dia ajak lepak. Aku pun macam okey lah, nanti datang nak pick up ke. Lepas tu dia kata nak ambil aku kan. Okay. Satu hari tu, waktu tu kenalan aku ni dia ada date dengan orang lain tau. So mamat yang nak jumpa aku tu, dia expect untuk kita jumpa together lah. Tapi since kenalan aku tu dia dah ada date lain, dia tak join lah. Jadi aku je lah kan.
Lepas tu aku macam, siapa je ikut? Aku tanya kat mamat tu. So mamat tu kata dia bawa yang orang yang sama pada waktu first kita orang jumpa tu. So aku pun macam okey. Masa dia sampai tu, kenalan aku tak ada tau. So aku dengan dia pun keluar pergi lepak kat satu tempat nak tengok bola kan. Masa kat situ lah, aku macam tak banyak cakap. Aku lebih kepada cerita hal-hal lain. Tup kan 3 orang kan. So Tup yang kawan dengan kenalan aku ni, dia tanyalah aku kenalan aku tu. Lepas tu aku cakap lah dia ada hal dia keluar apa semua. Lepas tu dia cakap, oh ya elok lah, semak lah gini macam tu kan. Dia cakap, tiba-tiba dia cakap macam tu. Lepas tu aku macam, kurang ajar betul kan. Dia ni sebenarnya main-mainkan kenalan aku ke macam mana. Lepas tu dia pun macam tak apa-apa beria. Setiap pada tu kan, kenalan yang nak berkenalan dengan aku tu, dia cakap, dia bagi tahulah, dia cakap dia ni kan tak tahulah masa nak jumpa tu beria. Bila dekat rumah, makilah, semaklah, serabutlah, duk call apa semua. Kira macam dia serabut dengan kenalan aku tu. So aku macam, apa macam tu kan? Aku cakap, hari tu tengok elok je apa semua. So 3 lelaki ni dibuat sesi luahan perasaan di mana dia cerita kat aku yang diorang ni tak tahu kenapa masa dia lepak dengan kenalan aku tu, dia jadi rancak nak berborak apa semua. Dia kata sampai macam tak sedar apa yang dia borak. Sedangkan waktu dia borak tu, dia kata dia tahu sangat dah yang kenalan aku ni banyak kencing. Lepas tu banyak borak benda-benda yang tak masuk akal. And then dia rasa macam sangat-sangat bosan. Sebab 3 orang ni, diorang jenis yang berkejaya lah waktu tu. So dia ni jenis yang ada knowledge, jenis yang orang bukan lelaki yang cikal-cikal lah, maksudnya jenis educated juga kan. So dia orang ni tak suka perbualan yang mengarut waktu tu. Tapi pada waktu kejadian yang diorang borak dengan kenalan aku ni, diorang sangat-sangat santai dan sangat-sangat mesra, seolah-olah diorang dibuai dan dipukau, macam suka sangat dekat kenalan aku ni. Jadi bila masa kenalan aku tu tak ada, masa aku sahaja ada, diorang cerita tu, cara diorang cakap tu macam diorang marah, and diorang rasa macam lepas ni tolong lah jangan bawa jumpa dah. Aku macam serius lah, kenapa sampai tahap macam tu? Masa tu aku blur lagi, macam tak dapat tangkap. Tup salah seorang daripada mereka ni, dia bersuara, dia kata tentang kena guna-guna. Dia tu, lepas tu aku macam, kena guna-guna? Mengarut lah nak guna-guna. Apa kita makan kat kedai? Mana ada minum benda-benda yang dia bagi kan? Korang ni pelik lah. Aku dah macam start macam, sebenarnya aku mau tu nak backup kenalan aku ni tau. Aku tak terfikir sampai ke tahap itu. Lepas tu diorang ni macam banyaklah mengutuk, mengata, sampailah waktu dia nak hantar aku balik tu. Waktu dia nak hantar aku balik tu, kebetulan waktu tu kenalan aku tu nak keluar. So dia macam ambil barang kat luar macam mana, entah ternampak lah masa tu. Tapi dia drop kereta jauh sangat. So masa tengok tu dia kata, tu kau tengok Minah tu. Dia macam mengata yang too much, kau tahu tak. Kadang-kadang aku dengar tu pun membuatkan aku rasa macam nak marah. Yelah sebab kenalan aku tu macam mana pun dia kenalan aku kan. So dia one of yang rapat dengan aku. Kenapa orang nak mengata dia. Aku macam masa tu aku macam geram juga dengan mamat 3 orang ni. So aku macam tak baik lah apa semua. Yelah sebab kau masa depan bukan main kau rancak baik dengan dia kan. Tiba-tiba belakang kau nak mengata. So aku macam tak apalah, okay lah bye. Aku start daripada tu, aku memang dah tak jumpa dah mamat tu. Sebab aku rasa macam tak patut lah. Walaupun dia tak suka, jangan sampai tahap dia menghina aku ni, kenalan aku tau, yang aku kutuk tu. Aku umpama macam tu. So waktu tu aku dah memang lost contact dengan diorang. Masa aku balik tu, aku macam terfikir, aku macam pelik, kenapa diorang jadi marah sangat-sangat, sedangkan bila berjumpa berdepan diorang tak ada masalah pun. Jadi aku macam terfikir sikit, cuma aku tak dapat jawapan pada waktu tu. Sampailah ada beberapa perkara terjadi dekat aku, kenalan aku tu dengan beberapa kawan aku. So ada isu sikit. Benda yang aku nak sampaikan kat korang ni bukan satu benda yang aku nak menceritakan kisah cinta ataupun persahabatan ke apa kat korang. Cuma aku nak sampaikan point dia, tapi cerita jadi panjang sebab aku nak bagi korang nampak clue-clue dia tau. Lepas tu start daripada kejadian macam tu, aku dah kurang dengan kenalan aku ni. Dan dia pun dah sibuk dengan kenal dengan orang tu, kenal dengan orang ni. Yelah orang famous kan, ramai orang suka. So waktu tu aku dah nampak macam kelainan. Dan ada terjadi satu peristiwa di mana kisah ni aku pernah cerita kat TikTok, tapi aku tak nak cerita balik kat sini sebab kalau aku cerita terlalu detail, yelah tak syok, sebab orang yang tengok pun ada juga kenalan-kenalan aku. Jadi aku ambil cut, aku nak tunjuk kisah point sebenarnya aku nak sampai ke korang je. Lepas pada kejadian tu, ada satu kejadian di mana member aku sendiri, dia dengar perbualan kenalan aku ni dengan someone berkaitan tentang minyak tau. Jadi start daripada peristiwa tu, aku pun ternotis satu benda lah. Then aku buat research sendiri. Aku pergi tempat dia letak barang apa semua, sampaikan jadi satu peristiwa. Waktu tu satu kali tu aku keluar dengan dia. Lepas tu ada beberapa orang lelaki ni tau, dia tengok. Okay, dia tengok and then dia ngorat. Lepas tu kan, macam mana nak cakap pandangan dia dalam kereta. Okay, aku kat kereta sini, orang lelaki tu kereta sini tau. So pandangan
di dalam kereta tu aku duduk belakang tau. So yang bawa tu kenalan aku yang hot lah. So dia bawa. Jadi lelaki tu dia tengok mula muka dia senyum macam biasa. Tiba-tiba turn bila kereta bergerak dia pandang ke arah aku. Sebab mata dia memang pandang ke, bola mata dia memang pandang ke arah aku. Dia jadi macam shocking, seolah-olah dia nampak hantu tau. Start daripada tu aku rasa macam tak kena. And lepas aku balik rumah, aku tatap muka aku kat cermin. Dalam beberapa saat aku tutup mata, aku buka mata balik. Kejap aku nampak muka aku hodoh, kejap aku nampak muka aku okey, kejap aku nampak muka aku hodoh, kejap aku nampak muka aku okey. Aku tak pastilah benda ni sama ada aku sahaja yang nampak, tapi aku rasa macam ada yang tak kena. Malam tu lepas pada peristiwa tu, aku terus mengaji. Aku baca Al-Quran daripada muka surat pertama, lepas aku baca surah-surah yang ada kat belakang sekali tu kan. Jadi bila aku dah start jadi macam aku rasa macam ada tak kena dengan diri aku. Aku dah rasa macam something yang mendamping, tapi aku tak nampak. Kau faham tak? Sebab biasanya aku nampak benda yang di persekitaran kan. Tapi bila ada kat badan aku tak tahu benda apakah itu. Tapi since aku tengok cermin, aku tahu. So aku dapat rasakan yang ada tak kena. Lepas peristiwa tu, aku yang kenal aku ni dah makin kurang. And then dia pun macam dah bawa diri. Waktu dia nak pindah tu, dia tinggal beberapa barang macam tak apa kemas. So aku ada jumpa satu bag ni, ada beberapa botol, macam botol minyak wangi, tapi dia macam pelik-pelik sikit. Ada sikit-sikit minyak, balance minyak yang ada dekat botol tu kan. Jadi aku tengok, aku teringatlah satu peristiwa waktu kejadian yang aku cerita kat korang, yang aku dalam kereta, and then ada satu kelompok geng lelaki ni tengok, tiba turn aku, dia macam muka terkejut apa semua kan, yang aku kata aku tengok muka kat cermin tu. Start pada situ aku teringat satu peristiwa. Pada waktu tu memang ada dia spray kat aku satu minyak tau. Aku tak tahu minyak apa, tapi masa tu dia spray kat aku. Dia cakap kau pakai perfume ni lah baru wangi sikit. Dia ada spray kat aku satu minyak ni. Rupa-rupanya minyak tu membuatkan orang nampak aku ni, orang tak suka lah tengok aku, senang cakap macam tu. Ni bukan aku tuduh lah. Sebab lepas aku dah jumpa botol-botol tu, aku ada bawa jumpa satu kenalan aku ni. Dia ni jenis yang obses dengan benda-benda gaib tau. Dia ni macam dia ada cincin pelik-pelik, dia ada keris pelik-pelik. And dia ni ada sedikit songsang sikit lah yang kenalan aku tunjuk kat dia ni. Dia ni macam more to percaya benda-benda macam tu, dan dia sangat-sangat suka mengkaji tentang benda tu. Jadi aku tanya kat dia ni minyak apa semua, and dia kata minyak ni dia tak sure minyak apa, tapi minyak ni minyak pengasih lah, lebih kurang minyak pengasih. Aku tak sure sama ada minyak dagu ke minyak apa ke datangnya, tapi minyak tu adalah minyak untuk memberi orang nampak dia cantik, membuatkan orang suka kat dia. Lepas tu ada lagi botol tu untuk bagi orang macam sekeliling dia suka kat dia je. Orang yang sekeliling dia, yang rapat dengan dia, berada dengan dia, orang akan nampak buruk. And aku rasa macam ni lah yang di spray kat aku pada waktu tu kan. Masa tu aku macam 50-50 lah, sebab beberapa orang yang jenis boleh merawat ke apa ke, tak semua kita boleh percaya sebulat-bulat je kan. Lepas tu kenalan aku ni, dia macam bagi satu botol tau. Botol tu kecil je, besar macam ni. Botol dia macam minyak atar, tapi penutup dia tu macam penutup kain, macam baldu tau. So dia kata kat aku, kalau aku tak percaya cakap dia cakap minyak ni minyak yang ramuan yang dah dibaca-bacanya, tapi sedikit pelik lah. Sebab dia ni orang Sabah tau. Dia bukan orang Islam, dia orang Sabah, dan dia bukan orang Kristian, dia tak ada agama. Jadi dia kata kat aku, tapi dia hormat orang Islam, dia hormat bangsa agama orang lain tau. Jadi dia cakap kat aku, benda ni kalau dibahasakan kalau agama kau syirik lah kalau kau pakai kan, dia cakap kat aku. Tapi kalau tak percaya, dia kata boleh try lah. Dia kata kau pakai ni saja semua orang akan tergila-gilakan kau. Dia ada bagi kat aku minyak tu, tapi aku tak ada keberanian untuk pakai, sebab aku tahu benda tu salah kan. Kalaupun aku tak percayakan dia, tapi aku rasa macam mana kalau benda tu happen, akulah yang berdosa kan. So aku macam ambil minyak tu, penyudahnya aku tak ingat aku letak mana minyak tu, aku buang ke macam mana, aku tak ingat. Tapi dia memang cakap kat aku benda yang aku bagi kat dia, botol-botol yang ada sepihan kenalan aku tinggalkan tu. Dia kata itu memang minyak-minyak yang mengundang ke arah itu, ke arah macam daya tarikan bagi orang sekeliling dia suka kat dia sahaja. Tapi siapa-siapa yang cuba nak sabotaj dia, ataupun siapa-siapa yang ada berdekatan dengan dia, orang tak akan pandang, orang akan pandang dia sahaja. Start daripada tu aku tahulah benda ni wujud sebenarnya. Aku tak salahkan dia juga, sebab apa yang dia buat tu sebenarnya ada kisah di sebaliknya. Kenapa dia jadi macam tu, aku tak nak cerita kat sini lah. Okay, tu kisah yang pertama berkaitan dengan minyak. Dan kisah kedua ni pula
tentang seorang lelaki ni. Aku kenal dengan dia sebenarnya daripada senior aku. Aku kenal dengan senior aku ni. Lepas tu senior aku cakap dia nak kenal dengan aku. So berkait-kait, berantai, berkawan. Jadi korang kata ramainya kau kenal lelaki. Aku memang waktu dulu aku suka berkawan. Aku stop limit berkawan sahaja. Okay. Pada waktu tu aku kawan dengan dia sebab dia nak kawan dengan aku kan. Aku cakap kawan je lah dengan Mamat ni. Nak dijadikan cerita, aku sebenarnya tak suka dia bila lepas aku dah jumpa dia. Aku tak suka dia sebabkan personality dia. Bukan sebabkan muka dia ke, sebab dia apa ke. Personality dia. Dia seorang yang sangat suka memaksa. Dan dia seorang yang sangat suka merajuk. Seorang yang macam bagi aku, alamak annoyingnya aku tak suka kan. So aku macam kurang lah berminat dengan dia. Tapi yang tak fahamnya, dia ada hadiahkan aku perfume tau. Perfume tu, macam nak cakap, perfume tu bau dia macam lebih kurang sama dengan bau perfume-perfume branded tau. Macam inspired perfume kan. Aku ambil lah, okay, aku appreciate apa yang dia buat kan. Tapi nak ceritakan, makin aku tak suka dia, macam aku mulut aku macam bebal, tak nak jumpa dia. Tapi aku macam terpaksa jumpa dia. Kau faham tak? Macam aku tak nak, tapi jiwa aku macam bila dia jumpa tu, laju je pergi jumpa. Padahal aku memang tak suka dan aku tak nak. Hati aku mengatakan tidak. Tetapi pada waktu tu, aku jadi macam pergi je. Sebab lepas dia bagi perfume kat aku tu, macam aku jadi suka tau. And sampaikan aku tak perasan apa yang berlaku kat diri aku. Maksudnya tak perasan dari segi macam mana. Dari segi macam, aku cakap aku tak nak, tapi aku pergi je keluar dengan dia. Hari-hari yang kadang-kadang macam aku banyak kerja pun, bila dia ajak jumpa, aku macam pergi je. Sampaikan member aku cakap, weh aku pelik lah dengan kau. Kau bila tak jumpa dia kan, kau macam mengata dia lah, kau tak suka dia lah, kau kata ini bukan type kau apa segala-segala. Kenapa bila jumpa je dia, kau macam suka je, happy je, okay je. Kau ni mana satu lah. Macam member aku sampai cakap macam tu kan. Aku pun macam keliru sebenarnya. Kenapa aku macam tu kan. Tapi masa tu aku macam tak apa-apa sedar benda tu. Nak dijadikan cerita, lepas kejadian tu, ada satu hari tu tersalah faham dengan dia tau. Macam ada kes bergaduh sikit lah. Aku kan bercinta dengan dia tau, kawan biasa je. So masa terjadi kes salah faham ni, aku macam bergaduh teruk dengan dia. So aku macam tak nak jumpa dia lah. Tup-tup dia bagi aku hadiah. Dia bagi aku hadiah tu, dia tak depan pintu rumah. Jadi waktu aku dapat hadiah tu, aku macam, aku ni seorang yang sangat suka perfume. So aku bila dapat hadiah macam tu, aku macam, oh okay, dia minta maaf dengan aku kan. Tapi perfume tu aku tak sempat pakai lagi tau. Okay, satu hari tu, masa nak keluar, dia cakap kat aku, pakailah perfume tu, dia suka bau perfume tu kan. So aku macam, okay kan. Tapi jiwa aku tu, aku macam tak nak jumpa dia tau. Tapi tak tahu kenapa, bila dia ajak jumpa dia tu, macam aku jadi ikut je kan. Okay, satu hari tu, aku nak pakai perfume tu lah yang dia bagi tu kan. Kau bayangkan, perfume tu atas meja. Okay, atas meja biasa je. Dia dekat sini tau, tengah-tengah perfume tu. Tak tahu macam mana, masa aku nak keluar tu, perfume tu jatuh pecah. Aku macam terkejut sangat-sangat. Kenapa dia boleh pecah sedangkan dia ada dekat tengah? Macam mana dia boleh terjatuh sedangkan aku tak langgar meja? Meja tu bukan meja yang mudah untuk bergerak. Macam mana perfume tu boleh jatuh dengan tiba-tiba? Start daripada perfume tu jatuh, pecah betul-betul, berkecai, berbau harum dalam bilik aku tu. Start daripada tu lah kejadian pelik berlaku. Di mana dekat bilik aku tu, aku akan nampak jemaah-jemaah yang tak berapa, macam sebelum ni tak berapa ada pun. Macam ada je kat rumah tu tapi jarang-jarang. Tapi dia jadi satu benda yang memang akan ada je sentiasa kat bilik tu selagi bau tu ada. Kau faham tak? So ada satu hari tu aku tengah tidur. Masa tu aku memang ingat lah, aku macam dah ngantuk sangat-sangat. And then aku nak tidur macam tu kan. Aku pun pandang ke tepi. Lepas tu aku rasa macam ada bau-bau hanyir. Lepas tu aku nak pusing lah ke katil pandang belah sana pula. Masa aku nak pusing tu, aku memang nampak persis muka macam monyet tau. Macam pocong. Sebiji nampak betul-betul muka pocong tu. Aku terkejut, aku menjerit, aku bangun, aku baling bantal aku tau. Lepas aku buka lampu. Korang perasan tak? Kalau kita buka lampu, sebelum kita nak buka lampu tu, kegelapan tu, bila lampu tu buka, kita akan nampak sosok macam, kita akan nampak tau benda apa yang tadi gelap tiba-tiba dia akan jadi terang. Kau faham tak apa yang aku sampaikan? Benda tu lah. Benda tu dia nampak macam banyak. Umpamanya kau buka lampu, tiba-tiba benda gelap yang susuk macam berjasad, konon-kononnya macam berjisim ni lah. Nampak banyak. Ada banyak dekat dalam bilik aku. Nak ceritakan benda tu ada banyak kat bilik aku. Tapi yang aku nampak tu yang hanya aku boleh nampak. Dia terlalu halus. Bukan benda yang aku nampak macam aku nampak benda-benda lain. Macam normal life aku. Kau faham tak? Benda yang mungkin dihantar atau mungkin dekat minyak tu ke, aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi benda tu lah, lepas aku nampak macam tu kan, aku terus terima mesej daripada Mamat tu. Dia terus chat aku. Dia macam cakap kat aku okey ke, aku sihat ke tak. Aku macam pelik kan, agak-agak lah tengah malam kot, kenapa tiba-tiba tanya kat aku macam tu kan. Tapi waktu tu aku macam tak ada lah negatif kat dia. Lepas dia kata macam tu, aku macam dia tak tidur lagi. Aku macam fikir macam tu waktu tu. Sampailah waktu satu hari tu kita orang keluar. Tak tahu kenapa kan, selama hari ni kalau aku keluar, aku tak pernah lah acah-acah baik. Maksudnya macam bila keluar dengan orang, tiba-tiba time solat tu kan, boleh tak berhenti masjid sekejap, tiba-tiba macam tu kan. Macam
tak pernah terjadi lah dalam hidup aku selama hari ni. Selalunya aku buat benda-benda macam tu dengan family, dengan kawan-kawan aku sendiri, bukan dengan seseorang yang aku jumpa secara macam, yalah dengan, dah lah kau keluar berduaan, lepas tu tiba-tiba kau nak pergi masjid. Dia tak pernah terjadi macam tu. Tiba-tiba waktu keluar dengan dia tu, aku macam nak pergi masjid tau. So dia macam terkejut, dia macam nak pergi masjid? Tak pernah pun macam tu kan. Lepas aku macam nak pergi masjid. Dia pun berhenti aku kat masjid, tapi dia parking kat luar. Dia kata kat dalam tak ada parking, padahal dalam banyak gila parking. Aku pun tak tahu. Lepas aku tanya dia tak pergi masjid ke, lepas tu dia cakap tak apa, sekejap dia turun. So aku pergi masjid, aku solat apa semua kan. On the way aku nak pergi kat kereta dia tu, aku nampak ada satu lembaga besar hitam berbulu duduk kat atas kereta dia, macam penuh dekat atas kereta dia tu kan. Lepas aku kedip mata beberapa kali, jemaah tu hilang. Lepas tu aku macam, aku rasa aku nampak tadi tu. Padahal waktu siang tau. So masa aku dah masuk kereta dia tu, aku tengok dia kan, muka dia macam dah lain tau. Lepas tu dia kata, lepas ni kalau nak keluar ke apa, keluar lepas dah habis waktu solat lah. Dia tu kan, kau nanti kan orang kata ajar bukan-bukan lah. Lepas tu dia macam baby. Aku macam dengar tak dengar. Tapi dalam hati aku waktu tu, aku macam mana, aku tak suka. Tapi aku macam yakan je keadaan tu. Padahal diri aku ni, kalau aku tak suka seseorang ataupun aku macam tak berminat dalam keadaan, dalam situasi yang tiba-tiba jadi macam canggung sangat-sangat tu, aku akan macam nak balik lah, tak nak jumpa dia. Tapi waktu tu aku tak berani dan aku tak ada kemampuan untuk bercakap sebegitu. Seolah-olah aku macam okey lah, tapi hati aku dah menyembarak lah tu. Aku rasa macam stresnya aku dengan dia ni lah. Tapi aku macam tak boleh nak menyuarakan benda tu. Kau faham tak? Lepas tu bila kereta dah gerak apa semua, dia nak isi minyak. Dia berhenti pergi kat Petronas tu. Dia berhenti, dia turun. Waktu dia nak buka tangki minyak tu kan, dia nak tarik benda tu kan, dia buka kereta dia buka macam tu. Lepas tu dia terlanggar pun tak, aku tu nampak ada benda terkeluar, macam ada bentuk macam tajam macam tu. Aku pun intal ke bawah sikit. Kau tahu aku nampak apa? Aku nampak patung yang berbalut. Lepas tu ada jarum. Ada jarum, patung tu berbalut dengan benang. Lepas tu ada macam apa nak kata, bukan rambut tu, ada macam bulu-bulu kat situ. So aku macam, ini macam patung-patung bomoh ni kan. Aku macam terfikir macam tu kan. Lepas tu bila aku dah tengok macam tu, aku nak pandang belakang, aku bayangkan aku tengah tengok macam tu ni, aku pandang kat bahagian driver tu kan. Aku tengok macam tu, lepas aku rasa ini macam tiba-tiba muka dia betul-betul rapat kat tingkat ni. Dia betul-betul tengok aku macam ni. Macam tu lepas tu aku terus macam blur dalam hati aku, dah berdebar kan. Lepas tu kita pergi makan. Okey lah, lepas dah settle pergi makan tu, balik rumah tu aku macam mengamuk sangat-sangat. Aku macam steria, aku benci sangat dia. Apa lah keluar dengan dia, aku macam tu kan. So member aku ni macam cool kan aku. So, itulah aku pun pelik lah kau ni, kenapa kau jumpa dia. Setiap pada tu bila macam dia nak ajak keluar, dia call ke apa kan, macam aku macam tak nak, tapi tangan aku macam nak ambil juga telefon. Aku macam takut nanti dia marah apa semua. Dia macam tu tau. So member aku ni cakap okey, lepas ni kalau dia mesej kau, kalau kau tak nak, mesti ni aku pegang handphone kau. Lepas ni kalau dia call ke apa, biar aku yang angkat. Aku cakap kau tak ada. So aku macam okey, aku macam setuju dengan member aku ni. Setiap pada tu member aku macam cuba nak elak-elak. Aku pun macam nak control lah keadaan tu. Lepas tu aku macam jumpa parents aku tau. Aku macam tak sihat disebabkan satu perkara ni. So parents aku ni alang-alang dia terus bawa aku pergi merawat lah. Masa aku pergi merawat tu, orang tu pun cakap lah, dia macam aku ni macam terkena. Aku ni macam ada orang nak tutup pintu hati aku bagi suka kat lelaki apa semua. Dia tanyalah, aku pernah tak rasa macam tak suka lelaki. Memang masa aku kenal dengan dia tu, aku macam tak ada hati kat orang lain. Macam aku tak suka dia, tapi aku dah masa yang sampai aku tak suka lelaki. Kau faham tak? Dia jadi macam tu. Lepas tu dia kata aku ni macam tak sihat dalaman apa semua. Orang yang merawat tu lah, orang ni trusted lah. So dia merawat aku semua. Aku macam recovery lah. Tapi masa on the way aku nak dirawat tu, Mamat tu dia adalah macam kontak aku kan. So dia tanyalah aku tak sihat ke apa. Tapi aku cakap aku tak sihat yang ni memang dah declare hospital, bukan sebaliknya. Sebab masa tu aku pergi hospital, doktor cakap aku tak ada apa-apa sakit. Kau tahu tak? Aku macam okey, tapi badan aku sangat-sangat sakit. Aku rasa macam batin aku sakit lah. Aku rasa macam apa benda tak terlesu, tak tahu kenapa sakit, tapi doktor tak dapat nak ungkapkan aku tu sakit apa. Dia jadi keadaan macam tu. Lepas dah rawat apa semua, dia tanya ada terima minyak ke apa punya minyak tu, minyak yang telah dibaca, minyak apa kan orang tu cakap, aku tak ingat. Tapi benda-benda yang macam tu lah, ke arah-arah yang tak baik ni kan. So dia pun bagi aku air rawatan pulih, dan dia cakap kat aku tak boleh pakai perfume. Adalah syarat-syarat dia masa aku kena rawatan tu. Aku pun dah tahu keadaan tu macam tu. Aku macam bersyukur sangat-sangat aku masih terselamatkan. Dan aku bersyukur sangat-sangat minyak wangi yang kali kedua dia bagi tu pecah. Aku tak tahu kalau minyak wangi tu tak pecah, jadi kat aku pada waktu tu. Berkaitan dengan minyak ni, nasihat aku kepada korang yang kalau korang terima apa-apa hadiah je lah berkaitan dengan perfume. Even though korang tengok perfume tu perfume original, memang branded punya pun, kadang-kadang titisan minyak tu dia bertitis kat dalam perfume yang original tu tau. Kadang kita tak tahu. Senang cerita, kalau kita seorang perempuan, tak kisahlah perempuan lelaki pun, sebab sekarang ni tak kira jantina dah kalau nak buat jahat,
kita kena berwaspada kan. Paling penting kena amalkan baca doa, dan paling penting pergi mana-mana amalkan baca bismillah 5, atau kalau korang ada ayat-ayat yang lebih power lagi, lebih apa orang kata, jadikan sebagai amalan dalam diri korang teruskan amalan korang tu. Jangan pernah leka lah orang kata, sebab benda-benda macam ni kita tak jangka tau. Nak dah hujung-hujung akhir zaman ni, memang banyak sangat orang-orang yang berfikiran luar daripada kotak kita tau. Macam yelah, sepatutnya benda tu syirik, tapi tetap kita buat benda-benda macam tu untuk kepuasan diri masing-masing kan. Aku pun taklah tuduh semua orang macam tu. Bukanlah semua orang yang macam cerita first aku cerita kat korang, yang semua orang yang famous tu dia pakai benda-benda macam tu. Tak, ada orang yang memang cantik. Kau tanyalah berapa ramai orang pun dia memang cantik. Dia tak boleh nak nafikan benda tu. Tapi benda yang aku cerita kat korang ni benda yang dia macam melampaui tau. Macam benda tu berlaku sebenarnya aku tak nak kaji, tapi disebabkan orang tu cerita kat aku macam tu, aku jadi macam terfikir, patutlah orang macam ni, patutlah macam ni. Benda yang tiba-tiba membuatkan kau realize benda tu. Aku cerita kat korang ni bukan sebabkan aku iri hati ke, ataupun aku nak jatuhkan mana-mana pihak. Tak, dia kisah yang memang kita lalui, dan benda ni aku nak kongsi dengan korang sebab mungkin ada orang percaya benda ni, dan ada orang tak percaya benda ni. Tapi bila korang dah kena, korang akan tahu macam mana rasa dia. So perkara-perkara yang menggunakan benda-benda halus ni, perkara yang memang kita tak terfikir dan kita tak rasa benda tu boleh berlaku, itulah yang bahaya sebenarnya kalau terjadi kat kita. Sebab kita macam tak percaya benda tu kan. Suddenly berlaku kat kita kan, kita rasa macam tak kot, aku sakit lain kot. Macam kita, patutnya kita boleh cegah benda tu kan. Patutnya daripada awal kita boleh detect benda tu, yang kita boleh cegah, rawat cara lain kan. Tapi kita macam abaikan sebab kita rasa benda tak betul. Sedangkan benda tu memang betul. Sihir ni pada zaman-zaman dulu, daripada zaman Nabi memang banyak. Jadi tak mustahil pun berlaku pada zaman sekarang ni. Tambah-tambah zaman sekarang ni zaman-zaman orang yang terdesak kan. So macam-macam boleh berlaku. Jadi kepada korang, berhati-hatilah, amalkan baca doa, pergi mana-mana sahaja, amalkan jadi satu pendinding pada diri kita sendiri. Aku cakap korang, aku pesan kat diri aku juga. So sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, terkuris hati mana-mana pihak, aku minta maaf sesungguhnya. Yang baik-baik itu datang pada Allah SWT. Segala kekurangan kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.